Okey, soalan nombor 31. Senaraikan semua unsur bagi B persilangan C pelengkap. Okey. B persilangan C pelengkap. Okey, apa unsur B? Unsur B 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian simbol persilangan ataupun sama. Kemudian di C pelengkap ni, pelengkap bermaksud bukan C. Kita tutup C, bukan C. Jadi nombor apakah yang bukan C? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita selesaikan persilangan bermaksud sama. Jadi kita pilih nombor yang sama. Kiri kanan ada nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so jawapan dia 5, 6, 7, 8, 9. So jawapan dia B. Okey, soalan 32. Diberi bahawa set semester, ini simbol set semester, sama dengan P kesatuan Q kesatuan R. Okey, di mana bilangan P pelengkap sama dengan bilangan R kesatuan Q. Okey, ya, cikgu tulis di sinilah. Bilangan P pelengkap bermaksud di luar daripada P. Di luar daripada P yang inilah 4, 1, 5. Jadi bilangan dia ada 10. Kemudian R bersilang dengan Q. Okey, berapa bilangan R bersilang dengan Q? Cikgu padam dulu yang ni. Okey. R di sini. Okey, cikgu buat di tepi R bersilang Q. Okey, unsur R yang ini kan? Ini adalah unsur R. Okey, cikgu salin semula 1, 3, 4 dan juga X tolak 3. Seperti yang cikgu maklum sebelum ni, simbol persilangan bermaksud sama. Okey, Q pula. Okey, Q pula. Ini 2, 5, 1, X tolak 3. Jadi 1, 2, 5, X tolak 3. Jadi kita selesaikan di sini. Maksud sama, kiri kanan ada 1 dan X tolak 3. Okey. 3 dengan 4 tidak boleh kerana di tulisan hijau ni tiada 3 dengan 4. Jadi bilangan dia ialah 1 dan X tolak 3. Kita padam pula yang tadi tu. Okey, ni. 1 dan X tolak 3. Jadi, bilangan dia X tolak 3 dan juga tambah dengan 1. Okey, kita selesaikan yang sebelah sini. Tolak 3 tambah 1. Jawapan dia negatif 2. Guna kalkulator pun boleh. Kemudian turunkan X, pindahkan negatif 2 daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi positif 2. Jadi 10 tambah 2, 12. So jawapan dia C. Okey, soalan 33. Nyatakan bilangan darjah bagi graf tersebut. Okey, jadi untuk mengira bilangan darjah ada dua cara. Cara yang pertama kita kira tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 darab dengan 2. Dapat 10. Okey, bilangan darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Itu dia punya rumus dia lah. Ataupun lagi satu cara untuk sampai ke A, dia ada 2 jalan. D pun 2 jalan. Untuk sampai ke B ada 3 jalan. 1, 2, 3. C 1, 2, 3. So, jumlah keseluruhan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Dapat 10. Okey, soalan nombor 34. Jadual 4 menunjukkan wang saku yang dibelanjakan oleh sekumpulan murid di sekolah. Okey,
Frekuensi ni kekerapan bilangan murid lah. Bermaksud bilangan murid ada 13 bilangan orang murid yang membawa ke sekolah membawa RM3. Okay, 15 orang murid membawa RM5. Okay. Kemudian 10 orang murid membawa RM7 dan 3 orang murid membawa RM10. Apakah mod bagi data itu? Jadi mod data itu ialah RM5. So jawapannya B. Bukan merujuk kepada kekerapan ya. Kita tengok kekerapan yang paling tinggi. Kemudian berapa wang saku yang dibawa di sini. Jadi RM5. Okey, untuk soalan 35, rajah 18 menunjukkan satu set data. Diberi min bagi set data itu ialah 12/4. Jika nilai setiap data dibagi dengan 2, hitungkan nilai min baharu. Okey, jadi min asal sama dengan 12.4. Jadi min yang baharu, okey, bila dibahagi dengan 2, jadi min baharu pun dibahagi dengan 2 juga, maka jawapannya 6.2. Jawapannya E. Okey, soalan 36, rajah 19 menunjukkan beberapa kepingkat nombor 2, 9, 13, 15, 21 dan 27. So, kepingkat dipilih secara rawak. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih itu ialah kad nombor perdana. Jadi, di sini senarai nombor semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, semua ni per dengan 6. Nombor perdana bermula dengan 2. Kemudian senarai di sini 13. Kemudian itu saja. Jadi 2/6 sama dengan 1/3. So jawapan dia B. Nombor 9 bukan nombor perdana kerana nombor 9 bukan hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Buat 1 dia ada juga. Dia boleh bahagi dengan 3 juga. Okey, bahagi tepatlah. Itu juga dengan nombor 15, bukan sahaja boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri 15, tapi dia boleh bahagi dengan nombor yang lain, nombor 5 dan juga nombor 3. Itu juga dengan nombor 21, dia bukan sahaja boleh bahagi dengan 1, tetapi dia juga boleh bahagi dengan 3 dan juga 7. Jadi dia bukan nombor perdana. Itu juga dengan nombor 27, dia boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan 9. Kalau nombor perdana, dia hanya boleh bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri 2. Tiada nombor lain lagi. Dengan 1 dan juga dirinya sendiri. Begitu juga dengan 13, boleh bahagi dengan 1 dan juga dirinya sendiri 13. Maka nombor-nombor yang warna hijau ni, cikgu warna hijaukan adalah nombor perdana. Jadi nombornya kadnya hanya ada 2 daripada 6. Jadi, memudahkan dapat 1/3. Okey, soalan 37. Sebanyak 15% biji buah jambu daripada 4 kotak jambu didapati telah busuk. A ialah peristiwa memperoleh buah jambu yang tidak busuk. Okey, jika sebuah kotak jambu mengandungi 25 biji jambu, hitung kebarangkalian mengambil 1 biji jambu yang tidak busuk secara rawak. Okey, di sini ada 4 kotak. Okey, setiap kotak mengandungi 25 biji jambu. Jadi jumlah semua jambu ialah 100. 25 kali 4. Sama dengan jumlah semua biji jambu ialah 100. Okey, 15% busuk. Jadi 85% tidak busuk. Okey. Jadi berapakah bilangan? Kita nak cari bilangan yang tidak busuk. 85 per dengan 100. Ini peratus tukar kepada pecahan. 85 per 100 darab dengan jumlah kesemua buah 100. Jadi kita dapat 85 biji buah jambu yang tidak busuk. Jadi untuk mencari kebarangkalian 85 yang ini
per dengan jumlah keseluruhan 100. Jadi kita tekan kalkulator bersamaan dengan 17/20. Jadi jawapan dia C. D. Okey, soalan 38. Puan Dalina mempunyai rumah di Taman Anggrek. Anggaran sewa rumahnya ialah 850 sebulan. Okey, 850 sebulan. Kadar 3%. Kadar cukai pintu ialah 3%. Hitungkan cukai pintu yang perlu dibayar olehnya untuk setiap setengah tahun. Okey, setiap setengah tahun. Jadi di sini kita kira 850 darab dengan 12 darab dengan 3 per dengan 100, kita akan dapat 306 untuk setahun. Jadi soalan minta setiap setengah tahun. Jadi bahagi dengan 306 bahagi dengan 2. So jawapan dia 153 ringgit. Jadi jawapan dia C. Okey, soalan 39. Jadual 4 menunjukkan pencapaian bagi 4 kelas dalam satu ujian matematik. 5M min markah dia 92, 5N 86 min markah, kemudian 5R 88 min markah, 5T 75 min markah. Kemudian sisihan power pula berbeza-bezalah di antara satu kelas dengan satu kelas yang lain. Jadi soalan berdasarkan data di atas, kelas manakah yang menunjukkan prestasi pencapaian paling konsisten. Jadi untuk pencapaian paling konsisten, tidak perlu buat pengiraan apa-apa, cuma lihat di bahagian sisihan piawai yang paling kecil sekali nombor itulah paling konsisten. So jawapan dia 5N. Okey, untuk soalan 40, terdapat erata ataupun pembetulan. Pembetulannya di bahagian sini, kita potong ataupun hapuskan F. Okey. Sama dengan 120,100. Okey. Soalan minta kita mencari atau hitung sisihan piawai. Jadi kita guna daripada rumus yang dibekalkan kepada kita. Cuma kita sesuaikan yang mana satu rumus yang akan kita pilih. Ada dua di sini. Jadi kita pilih yang bahagian ni. Okey. Kemudian kita masukkan nilai 120,100 per dengan N. N itu bilangan data. Bilangan data 60 tolak dengan X kuasa 2. X kuasa 2 yang ini ni ialah min. Okey, min di sini. Min. Dalam soalan ditulis MIN, min. Okey, simbolnya begini. 6 kuasa 2. Jadi kamu guna kalkulator, selesaikan dapat 26.56. Okey, jawapannya D. Okey, dalam slide cikgu tercicir nombor 28. Jadi untuk slide part yang terakhir ini, cikgu akan menerangkan semula nombor yang tercicir iaitu nombor 28. Okey. Rajam 14 menunjukkan sebuah pepejar di atas permukaan mengufuk, garis DK, sini garis DK, beradat 6 cm. Okey, tegak di atas tapak ABGH 6 cm. Kemudian, antara berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon pepejar itu pada satah mencancang yang selari dengan BH sebagaimana dilihat dari X. Okey, dilihat daripada X. Jadi, kita akan nampak beginilah cikgu. Ini lakaran cikgu. Bukanlah ukuran yang sebenar. Okey, ini J, kemudian H, ini 4. Tapi kita tidak perlulah untuk menulis J dan H ni. Huruf ni sebab dalam jawapan tiada pun. Okey, kemudian yang di belakangnya pula lebih tinggi, 5 cm. Tetapi garis yang ini tidak nampak. Jadi kita perlu buat garis putus-putus. Okey, kita buat garis putus-putus yang ni kan. Okey, tingginya 1 cm lebih daripada yang bahagian hadapan di sini. Jadi,
lebih 1 cm dan garisnya tidak nampak. Okey. Kemudian yang atas ini di K, tingginya 6 cm, jadi sudah ada 4 tambah 1, 5. Inilah. Okey, satu lagi tambah 1 cm. Jadi begini. Jadi jawapan yang sesuai adalah A. Okey, yang ini 4, yang ini 1, ni 1. Yang atas ni sekali ialah DK. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua.